Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak apalah, ni pun boleh lah. Sama kuat dia. Allah Akbar. Jadi kita insyaAllah pada pagi yang penuh dengan barakah ini kita mulakan dengan Al-Fatihah, dengan niat moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan membuka pintu kebaikan kepada kita pada pagi yang penuh dengan barakah ini insyaAllah. في خير العافية إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على Sayyidil Akwaan Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan barakah ini kita bersama-sama dapat mengendalikan salat fardu berjamaah, salat subuh yang merupakan salat yang berat bagi orang-orang munafik. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asqal, perkara yang paling berat salat untuk orang munafikin adalah salatul subuh wa salatul isya. Salat subuh dan juga salat isya. Kalaulah mereka mengetahui kelebihan salat ini berjamaah di masjid, la atau walau habwan, kata baginda Rasulullah, mereka akan datang walaupun di dalam keadaan merangkak. Karena di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan basyiril masya'in fi dhulamil lail, berikan khabar gembira kepada mereka yang jalan pada waktu gelap ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah mempersiapkan syurga Allah kelak di akhirat binurit tam, dengan cahaya yang sempurna baginya menuju kepada syurga Allah. Itu kita berharap moga-moga setiap langkah kita menuju kepada masjid, setiap putaran roda kenderaan kita sampai ke masjid merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah merupakan sebuah nikmat yang besar jika mana kita dapat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad di akhir zaman adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh berpegang kepada agama, istiqamah di dalam agama. Dengan itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, akan datang sebuah zaman, kata baginda Rasulullah, yang mana zaman tersebut begitu sukar nak berpegang kepada agama, begitu sukar untuk istiqamah kepada agama, disebabkan fitnah di akhir zaman. Dan fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak takut, demi Allah, aku tidak takut akan umat aku itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak takut, kata baginda Rasulullah, kerana dah jelas kita bukan seperti orang-orang Nasrani yang menganggap bahawa Rasul adalah Tuhan. Rasulullah adalah Rasulullah. Setinggi mana kita puji Nabi, setinggi mana kita muliakan Nabi, kedudukan Nabi tetap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi tidak risau umat Nabi Muhammad akan menjadi seperti pemikirannya orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Akan tetapi yang Nabi risau, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tuftah lakumud dunya. Itu yang lebih Nabi takutkan, yaitu terbukanya dunia, sehingga ianya menjadi sebab kalian itu akan berlumba-lumba untuk mengejar dunia. Fatanafasuha, berlumba-lumba untuk mengejar dunia. Dan di dalam berlumba untuk mengejar dunia, fatuhlikakum kama ahlakatkum,
dan dunia ini akan menghancurkan kalian seperti mana telah hancurnya kaum-kaum sebelum kalian. Mereka yang dahulunya ingin untuk memiliki dunia tidak peduli, sanggup untuk menzalimi orang lain, sanggup untuk memutuskan silaturahminya, sanggup untuk melakukan kekerasan, kekejaman dan sebagainya demi karena inginkan habuan dunia. Dengan itu baginda Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah di dalam melakukan amalan-amalan yang saleh. Ada kesempatan melakukan amalan saleh, bersegera. Bila mana dengar imam, bila mana dengar Bilal undangan masjid berazan, maka bersegeralah menyambut azan tersebut. Bersegeralah apabila ada majlis ilmu, ada majlis zikir, ada perkara-perkara yang baik, segera melakukan hal-hal tersebut. Fastabiqul khairat, bersegera mencari perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan, melakukan amalan-amalan yang saleh. Karena di dalam kesungguhan kita nak melakukan amalan saleh itu mempunyai hikmah, mempunyai kekuatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah melakukan amalan sebelum datangnya fitnah. Kaqita'il lail al-muzlim, kata baginda Rasulullah, fitnah ini adalah seperti potongan malam yang gelap gelita. Fitnah ini gelap, fitnah ini pula cepat berlalu waktunya. Tanpa kita sedar, kita berada di zaman fitnah, kita hidup di zaman fitnah. Fitnahnya apa? Kata baginda Rasulullah SAW, yumsi musliman mu'minan wa yusbihu kafira. Pada malam hari dia adalah seorang muslim, seorang beriman kepada Allah. Pagi dia dah berubah menjadi kafir, waliyadzubillah. Pagi yusbihu mu'minan, pagi dia sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin. Malam dia sudah berubah menjadi orang kafir, waliyadzubillah. Bagaimana boleh jadi hal tersebut? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yabi'a dinahu li ajli dunya. Dia sanggup menjual agamanya untuk habuan dunia, untuk habuan dunianya. Begitulah apa yang kita lihat di akhir zaman ini. Betapa banyaknya kadang para wanita yang sanggup membuka auratnya demi karena inginkan harta, demi karena inginkan kemasyhuran, demi karena ingin dikenal. Ini semua termasuk di dalam dunia, termasuk perkara duniawiyah, termasuk di dalam kecintaan kepada dunia. Karena hubbud dunia, kecintaan kepada dunia adalah merupakan punca segala kejahatan, kata baginda Rasulullah SAW. Dunia yang baik adalah yang menyampaikan kita kepada akhirah, yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dunia yang menyampaikan kita kepada maksiat, meninggalkan perkara yang difardukan oleh Allah, membuka aurat dan sebagainya, maka dengan itu dunia ini adalah dunia mazmumah. Ini adalah sesuatu yang keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah, Allah tidak akan memberikan walaupun seteguk air kepada orang kafir. Tetapi Allah ingin memberikan pemberian yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan syurga untuk kita, untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya sebatas kehidupan kita di dunia ini, maka begitu sedihlah kehidupan kita, penuh dengan ujian, waktunya pula singkat. A'mar ummati baina sittin wa sab'in, umur umat aku 60 hingga 70, kata Rasulullah SAW. Dan sedikit yang melepasi umur 70 tahun, kecuali itu adalah umur yang bonus. Imam Al-Ghazali pula berkata, kalau seseorang itu tidur setiap hari 6 hingga 8 jam, maka dia hidup di dalam 60 tahun lebih kurang. Maka berapa puluh tahun dia dah habiskan waktunya di dalam tidur. 20 tahun mungkin dia dah habis macam tu saja di dalam tidur. Belum lagi baru nak ibadah, baru nak makannya, minumnya, bersembangnya dan sebagainya. Berapalah waktu sangat yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu datang di dalam beberapa khabar bahawa syaitan apabila melihat adanya seseorang yang sudah sampai umur 40 tahun masih memikir tentang dunia, maka kata syaitan, nah inilah wajah orang yang tidak akan berjaya.
wajah-wajah orang yang tidak akan percaya. Dalam riwayat yang lain pula, syaitan berada di dalam keadaan takut setiap kali seseorang itu meminta husnul khatimah. Husnul khatimah, karena kalau melepasi umur 40 tahun masih fikir dunia, takut mendapat su'ul khatimah. Tapi jika dia usaha sentiasa meminta husnul khatimah, nah itu yang ditakutkan oleh syaitan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah, cepatnya perubahan. Malam muslim mukmin, pagi menjadi kafir. Dan ini terjadi. Ramai anak-anak muda kita zaman sekarang yang kadang hanya melihat satu video dah berubahlah cara pemikirannya. Melihat satu video dah berubah sehingga menjadi sebab dia buka auratnya, akidahnya berbeza. Ada yang sampai ke tahap sudah tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mendalilkan perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan seseorang hanya mudah, hanya dengan waktu yang singkat dah berubah. Nah, dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa penting di akhir zaman ini kita berguru dengan orang yang benar. Kita duduk dengan orang yang benar yang dapat membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab anak keturunan kita juga mampu istiqamah di dalam jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan termasuk tanggungjawab setiap daripada orang muslim, orang mukmin, agar kita bersama-sama mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang cinta kebaikan untuk dirinya dan untuk saudaranya seperti mana dia cinta untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan fikir yang penting aku solat, yang lain tak solat, tak pedulilah. Tetapi orang yang beriman, kalau aku dah dapat hidayah untuk solat, maka aku tidak akan rasa tenang kecuali aku nak orang lain juga dapat hidayah. Aku nak orang lain juga solat, aku nak orang lain juga mendapat ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Begitulah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad SAW kebanyakan waktu disebutkan mahmum, berada di dalam keadaan sedih dan berada dalam keadaan sentiasa berfikir, tafakkur. Kata di dalam riwayat bahawa apa yang Nabi SAW sedih dan fikir selalu adalah fikir tentang umat Nabi Muhammad SAW. Fikir tentang umat, macam mana nak membimbing umat, macam mana nak menyelamatkan umat. Maka dengan dakwahnya Nabi SAW, dengan doanya Nabi SAW, diberikan Allah Subhanahu wa taala pemberian. Setiap Nabi ada doa makbul untuk umatnya. Nabi SAW menyatakan, doa ini biar aku simpan, kabulnya nanti kelak di akhirat. Supaya apa? Supaya aku nak selamatkan umat aku daripada api neraka. Aku ingin menjadikan ianya syafaat untuk umat aku. Itu yang Nabi SAW fikirkan. Maka dengan itu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang perlu untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah. Karena dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah, sebab Allah akan cinta kepada kita. Bahagian daripada mengikuti jejak langkah Rasulullah adalah fikir tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti mana kebiasaan baginda kalau sudah bangun tahajud qiyamul lail, bengkak-bengkak kaki baginda, lama berdiri, solat dan sebagainya. Dan setiap malam lebih kurang begitu keadaan baginda Rasulullah. Sayyidatina Aisyah melihat baginda Rasulullah SAW dan berada dalam keadaan kesian. Tengok Nabi ni, ya Allah, setiap hari istiqamah, munajat, menangis di dalam salat, angkat tangan, berdiri dan sebagainya. Maka kata Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa kau nak penatkan diri kau? Engkau kan seorang Nabi, seorang Rasul yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kau. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi ni orang yang paling dah dijamin oleh Allah syurga Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah diampuni oleh Allah segala dosanya, dosa yang lalu, dosa akan datang dah habis dah. Kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi melihat ibadahnya Nabi ini macam pendosa, macam orang yang banyak melakukan maksiat dan sebagainya, berterusan berdoa, menangis, munajat dan sebagainya. Maka Nabi SAW pandang kepada Sayyidatina Aisyah dan angkat tangan dan berdoa. Dan Nabi ini suka untuk berdoa. Nabi SAW mendoakan dengan doa yang agak panjang kepada Aisyah. Ya Allah, rahmatilah Aisyah, ampunilah segala dosa Aisyah,
dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang sedar, dosa yang tidak sedar. Dan panjang doa Nabi SAW. Maka Sayyidatina Aisyah pun lihat Nabi SAW dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan gembira. Maka kata Nabi SAW, "Asarurti ya Aisyah, wahai Aisyah, kau gembira tak apabila aku doa kepada kau?" Maka kata Sayyidatina Aisyah, "Bagaimana aku tak gembira ya Rasulullah? Kau adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Doamu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sangat gembira apabila kau doakan aku." Maka kata baginda Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, ketahuilah, setiap doa yang aku doakan tadi kepada engkau itu adalah juga doa aku kepada umat Nabi Muhammad, umat aku setiap malam. Setiap malam itu juga adalah doa aku kepada umat aku," kata baginda Rasulullah SAW. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keadaan umat, keadaan baginda Rasulullah SAW yang dipikirkan tentang kita. Maka dengan itu persoalannya kepada kita, adakah kita fikir tentang baginda Rasulullah SAW ataupun tidak? Jika kita melakukan dosa, bermakna kita tidak fikir tentang Rasulullah, kita tidak cinta kepada Rasulullah. Jika kita reda keluarga kita, isteri kita, anak kita melakukan dosa, meninggalkan salat, meninggalkan perintah Allah, bermakna kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Bila kita reda jiran kita, teman kita, kawasan penduduk kita melakukan kemaksiatan dan dosa, kita biarkan begitu sahaja, tanpa ada tergerak hati nak mengingatkan dan usaha untuk nak menjauhkan kemungkaran, dan bermakna kita tidak cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan itu kata baginda Rasulullah, barang siapa yang mampu mengubah kemungkaran biyadihi, kalau dia nampak mungkar di depannya, maka ubahkanlah kemungkaran tersebut dengan yadihi, dengan tangannya. Di dalam kefahaman para ulama menyatakan dengan tangan maksudnya di sini bukan apabila dia nampak mungkar dia terus pergi pukul orang yang melakukan mungkar, tetapi biyadihi di sini adalah orang yang ada kuasa. Contoh, dia ada kedudukan di kerajaan ke, dia sebagai polis ke dan sebagainya, ada kuasa, lihat kemungkaran di depan, bersegera untuk menghindarkan kemungkaran tersebut, tangkap ke dan sebagainya ke, ada kuasa, lakukan. Termasuk juga di dalam bahagian menjauhkan manusia daripada kemungkaran, contohnya pengurusi masjid ke, atau orang melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, yang akan menjadi sebab manusia menghindarkan diri daripada aktiviti yang tidak bermanfaat, bahagian daripada kuasa yang ada. Barang siapa yang tidak mampu, maka fabilisanih, kata Nabi SAW. Kalau dia tak mampu nak mengubah dengan kuasa, dia tak ada kuasa, dia tak ada kekuatan, paling kurang dengan lidahnya, kata baginda Rasulullah. Nasihat dengan lidah, nasihat keluarga, nasihat isteri, nasihat anak muda dan sebagainya. Kalau tidak mampu juga, kata baginda Rasulullah SAW, fabi qalbihi, jangan redha maksiat kemungkaran itu terjadi di depan mata kita. Paling kurang, kata baginda Rasulullah, hatta paling kurang dengan hati kita. Tengok kemungkaran, angkat tangan di kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati kita doa, ya Allah, kurniakanlah dia hidayah, ya Allah, ubahkanlah dia, ya Allah, jadikanlah dia orang yang saleh, ya Allah. Ada setengah orang-orang yang saleh jarang berjumpa dengan manusia, datang masjid salat berjamaah balik, tetapi malam-malam dia akan bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan untuk masyarakatnya, mendoakan untuk umatnya, sehingga dia ini penyebab ramai orang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu disebutkan bahawa salah seorang Sayyidut Tabi'in yang bernama Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini digelar sebagai Sayyid, penghulu kepada para tabi'in. Beliau Sayyidina Uwais ini hidup di zaman Rasulullah, tetapi beliau tidak sempat berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Disebabkan ketaatannya kepada ibunya, dia menjaga ibunya, maka menjadi sebab dia tak dapat nak berjumpa kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Uwais Al-Qarani ini, Nabi SAW selalu cerita tentang Sayyidina Uwais. Sikit-sikit Nabi cerita tentang Sayyidina Uwais. Banyak riwayat menceritakan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sehingga kata baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Uwais ini adalah seseorang yang majhulun fil ard, ma'rufun fis sama. Ini orang di dunia tak dikenali, tetapi di sisi di langit dia ini adalah orang yang terkenal. Di sisi Allah, di sisi para malaikat, ini Sayyidina Uwais orang yang terkenal.
Maka dengan itu suatu ketika baginda Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, wahai Ali, kalau satu hari nanti engkau berjumpa dengan Sayyidina Uwais, berjumpa dengan Uwais Al-Qarani, minta doa daripada dia. Subhanallah. Kalau kita di dalam ahli sunnah wal jamaah, kita mengetahui orang yang paling kedudukan yang tinggi setelah baginda Rasulullah SAW adalah para sahabat Nabi SAW. Apatah lagi orang seperti Khalifah 4 ni, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, inilah paling tinggi kedudukan mereka. Kedudukan tabi'in pasti lebih bawah. Tetapi Nabi SAW menyuruh Umar dan juga Ali minta doa kepada tabi'in, nak menunjukkan kedudukan dia yang tinggi, padahal dia di sisi masyarakat tak dikenal. Kalau engkau boleh, kata Rasulullah, jumpa mereka, jumpa dia ini, engkau minta doa, minta agar Allah ampuni dosa engkau, Allah akan ampuni dosamu. Subhanallah. Allah akan ampuni dosamu. Dosa di sini tak semestinya orang itu melakukan dosa. Dosa di sini juga adalah darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berlalulah waktu sehingga pada waktu zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, maka waktu orang sedang melakukan haji, ramai-ramai berkumpul, maka Sayyidina Umar bin Khattab beritahu, minta semua orang berdiri, duduk, semua duduk, kecuali orang daripada Yaman, kerana Sayyidina Uwais ni dia daripada Yaman. Duduk semua orang kecuali orang daripada Yaman. Maka duduklah semua orang kecuali sekelompok daripada orang Yaman. Maka duduklah semua orang daripada Yaman kecuali orang yang daripada kawasan Qaran, kawasannya Uwais Al-Qarani ini. Duduk semua orang, tinggallah satu dua orang. Kata, engkau kenal tak satu orang nama Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani ada satu orang. Kata, ya Khalifah, wahai Khalifah, adakah kau maksudkan Uwais? Ada satu orang anak saudara aku, orang ni kami sendiri malu nak sampaikan kepada kau. Ini Uwais ni orang tak berapa betul. Ini orang agak tak berapa betul sikit. Kata, ada orang nama Uwais? Dia kata, naam, ada. Dia kata, anak saudara kita ni ada satu orang, yang satu orang kampung kita, Uwais. Taib, bagaimana keadaannya dia? Dia ni orang tak berapa betul, wahai Sayyidina Umar, kata dia kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Taib, di mana dia? Sekarang ni dia ada bersama dengan kita. Dia berada di hujung Mekah, di luar kota Mekah. Kami memberikan dia sedikit upah untuk dia menjaga kami punya tunggangan yang datang daripada jauh ni, unta-unta kami ni semua. Kami letak dekat situ bagi dia jaga. Kata Sayyidina Umar, yang tak betul ni sebetulnya engkau, kata. Itu orang yang saleh. Maka Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pun bersegera, karena bertahun-tahun mereka menunggu daripada zaman Rasulullah SAW. Pergilah Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bersegera pergi kepada tempat yang disampaikan, melihat Sayyidina Uwais Al-Qarani sedang solat. Pakaiannya biasa sahaja, unta-unta kat tepi dia duduk jaga. Habis sampai di situ, dalam riwayat menyebutkan Sayyidina Umar menyampaikan salam. Maka apabila dia sedar ada orang, maka dia pun cepat-cepat habiskan solat dia, dan dia pun menjawab salam. Dan berkata Sayyidina Umar, Uwais Al-Qarani terkejut, si Uwais, karena Sayyidina Uwais ni tahu orang tak kenal dia. Dia ni majhul, selalu mastur, tak mahu dikenal orang dengan cara dia nampak macam orang fikir dia orang gila. Uwais Al-Qarani terkejut, karena Rasulullah memberikan sifat siapa Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini adalah seseorang yang tak dapat berjumpa aku kerana berbakti kepada ibunya. Dahulu dia dikena penyakit sopak, lepas tu Allah Subhanahu sembuhkan penyakit dia sehingga ada sedikit saja bahagian daripada sopak sedikit dekat bahagian bahunya. Diberitahu sifat satu persatu. Maka Sayyidina Umar pun bagi tahu, Sayyidina Uwais Al-Qarani yang merupakan seorang anak yang taat kepada ibunya. Terkejut, ajib, kata, siapa ni orang yang ada dulu penyakit sopak, kecuali Allah dah sembuhkan semua penyakitnya kecuali ada sedikit bahagian di bahunya. Subhanallah, dia beritahu, siapa kalian berdua ni, dia beritahu. Maka kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, amma ini adalah Ali bin Abi Thalib dan aku adalah Umar bin Khattab. Menangis langsung Sayyidina Uwais Al-Qarani, mengetahui siapa ini sahabat besar
Khalifah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, mengalir air matanya Sayyidina Uwais. Moga-moga Allah membalas jasa baik engkau wahai khalifah, wahai sahabat Nabi, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu soalan aku, macam mana kau boleh kenal kepada aku? Yang memberitahu tentang engkau, kata Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib, adalah baginda Rasulullah SAW. Terkejut Sayyidina Uwais Al-Qarni. Rasulullah kenal kepada aku, Rasulullah tahu kepada aku. Mengalir air mata Sayyidina Uwais Al-Qarni. Naam, kata Sayyidina Umar, Rasulullah sentiasa cerita tentang engkau. Bahkan kami ini datang daripada jauh ingin meminta doa sebagai wasiat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Panjang ceritanya. Secara ringkasnya, akhirnya mereka pun berdua bercakap panjang lebar dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni pun mendoakan kepada mereka berdua seperti mana yang telah diwasiatkan. Maka melihat keadaan Sayyidina Uwais ini adalah orang yang miskin, yang sangat fakir. Zuhudnya ini luar biasa. Zuhud ini terbahagi kepada dua. Ada zuhud hati, ada zuhud hati dan juga jasad sekali, dua-dua sekali. Zuhud duniawi dan zuhud daripada hati juga. Maka Sayyidina Uwais ni adalah orang yang zuhud habis total. Maka Sayyidina Umar time tu khalifah. Sayyidina Uwais nak pergi mana lepas ni? Kata, aku nak pergi satu kawasan dekat Iraq sana. Taib, wahai Uwais, kau tunggulah di sini. Aku akan kembali nak bawa sedikit harta untuk engkau, supaya engkau ada kecukupan dan sebagainya. Kata, wahai Umar, nasihat-nasihat mutiara-mutiara sentiasa daripada Sayyidina Uwais. Kau tengok aku ni dapat upah 1 dirham, nak tolong jagakan mereka punya unta-unta ni. Pakaian aku ni, aku tak tahu siapa yang pergi dulu. Subhanallah. Pakaian yang sedia ada pada aku ni, aku tak tahu siapa yang pergi dulu. Entah aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga aku dah tak sempat lagi dah pakai, entah pakaian ni entah pergi dulu ke, aku pun tak tahu. Ini duit yang aku dapat ni pun daripada upah ni, aku tak tahu aku sempat guna ke tak sempat guna, sempat makan ke tak sempat makan. Kehidupan yang sentiasa ingat kepada kematian. Inilah nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang saleh. Sehingga disebut dalam riwayat, beliau ini kalau sudah ibadah pada waktu malam akan bangun tahajud qiyamul lail. Malam dia akan berkata, malam ini adalah malam qiyam. Sehingga dia akan solat 2 rakaat, dia akan berdiri lama daripada malam sampai subuh. Besok pula malam ini adalah malam rukuk. Daripada malam sampai subuh dia rukuk kepada Allah. Solat 2 rakaat, waktu rukuk dia memperbanyakkan doa di dalam rukuknya daripada malam sampai subuh. Malam ini pula malam sujud. Bila masuk solat 2 rakaat sampai waktu sujud, dia akan lama sujud ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Sayyidina Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang nantinya kelak di akhirat akan dapat memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Besarnya syafaat ini seperti kaum Rabi'ah wa Mudhar. Kaum Rabi'ah wa Mudhar ni zaman dahulu 2 kaum Arab yang paling besar. Mereka ni semua akan menjadi sebab masuk ke dalam syurga. Perumpama ramainya manusia akan masuk syurga berkat syafaat Sayyidina Uwais Al-Qarni adalah perumpama ramainya kaum Bani Rabi'ah wa Mudhar. Subhanallah. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang sentiasa mengambil berat tentang umat Nabi Muhammad. Bukan kadang dengan lisannya, tetapi dengan doa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munajatnya kepada Allah Subhanahu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau usaha menjadi diri kita saleh pun dah bahagian daripada kita mengambil berat untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan itu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rubba asy'ath aghbar. Boleh jadi kau nampak ada satu orang ini nampak keadaannya lekeh, keadaannya biasa, tetapi lau aqsama 'ala Allah, tapi kalau dia angkat tangan dan berdoa kepada Allah, la abarrah, langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengajaran di sini kata baginda Rasulullah SAW agar kita ini tak pandang hina kepada sesiapa pun daripada umat Nabi Muhammad. Jangan kita sombong dengan harta kita, jangan kita sombong dengan ibadah kita. Kita tak tahu siapa kedudukan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama tansuruna bi du'afaikum. Kata baginda Rasulullah,
Subhanallah, di dalam peperangan-peperangan yang besar, kata baginda Rasulullah, ketahuilah, Nabi nak ingatkan sentiasa, kalian tidak akan mendapat kemenangan-kemenangan di dalam peperangan. Kalian tidak akan waturzaqun. Rezeki Allah memberikan kepada kita semua ni pun bukan disebabkan kita kan. Rezeki Allah berikan kepada kita kadang bukan disebabkan usaha kita. Kata baginda Rasulullah SAW, innama tansuruna wa turzaquna bidu'afaikum, kata baginda Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Rezeki ini tak semestinya apa yang kita usahakan luar. Rezeki ini kalau Allah tak berikan, tak turunkan dari langit rezeki, tak akan dapat kita rezeki. Allah tak turunkan hujan, habis rezeki terberhenti. Wala pohon akan tumbuh, wala akan ada beras, wala akan ada rezeki. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW menyebutkan, innama tunsarun, kau akan mendapat kemenangan, kejayaan, keselamatan, rezeki daripada Allah bidu'afaikum, kerana adanya golongan orang-orang yang lemah di antara kalian, bi ikhlasihim, dengan keikhlasan mereka dan doa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas mereka, doa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang nampak kaum lemah, nampak dari sisi manusia, nampak macam orang biasa, entah orang fakir, entah orang miskin, karena disebabkan mereka itulah Allah masih merahmati kita, Allah masih memberkati kehidupan kita, memberikan rezeki kepada kita dan sebagainya. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya ingatkan kepada diri saya dan setiap daripada kita, jadilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengambil berat tentang umat Nabi Muhammad, baik melalui lisan kita, baik daripada melalui usaha dakwah kita, baik melalui paling kurang dengan doa kita. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, salah satu jalan ataupun cara nak mengubati hati apabila kita benci dengan orang. Kita manusia, kadang-kadang kita salah faham dengan orang, kadang-kadang kita benci kepada orang. Cara nak mengubati kebencian kepada manusia adalah bangun malam dan doa kebaikan kepada orang tersebut. Semakin banyak kita doa kebaikan kepada orang tersebut, Allah akan hilangkan kebencian daripada hati kita. Kadang-kadang ada silaturahim diputuskan, putus silaturahim karena harta. Tapi khalas, maafkanlah bab harta ini, biar yang penting di sisi Allah engkau berjaya, karena orang yang putuskan silaturahminya adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solatnya semua tak diterima, tak dipandang lagi oleh Allah. Orang yang putus silaturahmi ini adalah orang yang mal'un. Setiap saat dia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna? Dia ibadah, dia haji, dia umrah, dia putus hubungannya dengan adik-beradik dia. Dia benci adik-beradik dia. Dia benci ayah dan ibunya. Dia tidak berbakti kepada ayah dan ibunya. Rugi besar. Maka kalau ada salah faham dan sebagainya, perbanyakkan doa yang baik kepada saudara kita, doa yang baik kepada teman kita, kepada jiran kita, kepada kawan kita, sehingga apabila kita masuk ke dalam alam barzakh nanti, ini yang penting, saat malaikat akan bertanya kepada kita, man ikhwanuka. Nah ini dia, malaikat akan tanya saat kita masuk di dalam alam barzakh, di dalam alam kubur, agama kau apa? Agama Islam. Kiblat kau apa? Kaabah dan sebagainya. Tapi akan ada satu soalan, kata malaikat itu, siapakah saudaramu? Di dalam kubur kita dah tak boleh nak cakap lagi dah. Kalau kita ini tipu, kita cakap, oh, saudara aku ni, semua orang Islam ni saudara aku. Takkan boleh kita sebut kita punya saudara semua orang Muslim, kecuali jika kita ini tidak mempunyai kebencian kepada Muslim. Bagaimana dia akan beritahu saudara aku ni semua Islam, sedangkan hatinya ada benci kepada orang Muslim, kepada keluarganya sendiri, kepada jirannya, kepada adik-beradiknya? Tak boleh, mustahil dia akan mampu menyebutkan Islam, saudara aku ni semua orang Islam. Maka dengan itu, apabila kita ingin untuk selamat di alam kubur kita, kita perlu hilang hati kita daripada kebencian kepada Muslim, kepada mukmin, dan usaha sentiasa mendoakan kepada orang Muslim, orang mukmin, usaha untuk berdakwah, memanggil orang kepada masjid, memanggil orang kepada majlis ilmu, usaha untuk mengendalikan, melakukan majlis-majlis ilmu, majlis program yang dapat menyatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dan memohon kepada Allah, moga-moga kehadiran kita di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab hidayah kepada kita semua insya-Allah, menjadi sebab taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab nur dan cahaya insya-Allah di kawasan ini, di negeri ini, ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuman wa tafarrugana bihi tafarrugan ma'suman wa la taj'al ahadan minna syaqiyyan wa la mahruman wa la madrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muwafiq ahli khairil khair wa anhum alaih
وفقنا لكل خير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن مع إخلاص وصدق معك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا كمال اتباع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami ya Allah semangat dan keikhlasan untuk mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penuhi hati kami dengan kecintaan kepada Rasulullah. Jadikanlah kami orang-orang yang berjuang untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang-orang yang layak untuk sentiasa menggembirakan hati baginda Rasulullah, dapat berkumpul kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Selamatkanlah keluarga kami ya Allah, selamatkanlah teman-teman kami ya Allah, selamatkanlah para hadirin hadirat muslimin dan muslimat, selamatkanlah kami daripada maksiat ya Allah, selamatkanlah kami daripada dosa ya Allah, selamatkanlah kami daripada neraka-Mu ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami orang-orang ahli syurga ya Allah, jadikanlah kami orang-orang ahli taat kepada-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan sehat wal afiat, dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, dalam keadaan inabah kepada-Mu ya Allah, dalam keadaan taubat kepada-Mu ya Allah, dalam keadaan istiqamah di dalam ketaatan di dalam jalan-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati masjid ini insyaallah, pihak masjid ini, pengurusinya, daripada EJK-nya, para imamnya, para setiap yang hadir dan sentiasa datang mengimarahkan masjid ini. Moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.